وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasa, pertama dan selamanya kita tinggikan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu lagi pada hari ini bagi meneruskan kuliah kita berkaitan dengan muamalat. Jadi tanpa membuang masa, pada hari ini kita akan sambung berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat akad. Jadi sebelum ni kita telah selesai mengupas berkaitan dengan rukun akad yang pertama, iaitu ijab dan qabul, ataupun bahasa Melayunya penawaran dan penerimaan. Dan kita juga telah selesai rukun yang kedua, iaitu orang yang berakad. Contoh dalam konteks jual beli akan ada orang yang menjual dan orang yang membeli. Jadi hari ini kita akan masuk berkaitan dengan rukun yang ketiga, iaitu objek akad. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, suka untuk saya ulang kaji semula apakah kepentingan kita berakad. Jadi akad ni adalah satu bentuk janji yang kita mesti tunaikan. Dan seperti mana kita tahu, sekiranya seseorang itu tidak menunaikan janji, maka dia telah memiliki salah satu daripada ciri-ciri orang munafik. Seperti mana sabda Nabi SAW, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berbicara, ia berbohong. Dan apabila ia berjanji, ia mungkiri. Dan apabila dia diberikan amanah, dia akan khianat akan amanah tersebut. Jadi orang yang berjanji mestilah menunaikan janjinya. Dan semoga kita semua tidak tergolong dalam golongan orang-orang munafik seperti yang disebutkan oleh Nabi. Kerana apa? Kerana orang munafik ni ancamannya adalah seperti mana yang Allah sebut dalam surah An-Nisa, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah sekali di dalam neraka. Dan tidak akan sesekali ada orang yang mampu untuk menolong orang-orang munafik ini. Jadi orang-orang munafik ini ancamannya adalah neraka yang paling bawah sekali. Jadi mudah-mudahan sekiranya kita berakad, pastikan kita tunaikan apa yang kita janjikan. Dan Nabi juga pernah bersabda, riwayat At-Tirmidzi, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat itu tidak menghalalkan benda yang haram ataupun mengharamkan benda yang halal. Jadi Nabi juga sudah berpesan supaya kita terikat dengan janji kita. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kita mesti menunaikan janji kita selagi mana janji itu tidak menghalalkan benda yang haram ataupun mengharamkan benda yang halal. Dan kepentingan akad yang lain adalah akad ni dia ada kesan undang-undang. Ataupun kesan akad. Antara kesan akad yang kita boleh ambil contoh seperti pemindahan hak milik. Contoh kita buat jual beli. Bila mana berlakunya jual beli, contoh saya jual tisu. Jadi bila mana saya jual tisu, saya jual RM2. Dan apabila berlakunya jual beli tersebut, berlakunya akad jual beli, kontrak jual beli, janji untuk jual dan beli, maka tisu ini saya jualkan kepada pembeli dan pembeli memberikan jumlah wang sejumlah RM2 contohnya. Jadi tisu ni yang asalnya saya punya sudah berpindah milik menjadi milik pembeli. Dan RM2 milik pembeli itu sudah bertukar milik menjadi milik saya sebagai penjual. Itu contoh kesan akad dalam konteks jual beli. Dan ada contoh kesan yang lain, iaitu pemindahan tanggungjawab. Sebagai contoh, bila mana kita mengadakan kontrak ataupun akad nikah,
Jadi bila mana berlakunya akad nikah, bila mana namanya akad, mesti ada kesan akad. Jadi kesan akad nikah adalah berlaku pemindahan tanggungjawab daripada seorang ayah kepada seorang isteri. Ini dalam konteks tanggungjawab kepada perempuan. Jadi asalnya tanggungjawab adalah di bawah ayahnya dan kemudian dipindah kepada tanggungjawab menjadi tanggungjawab suami. Itu contoh kesan akad. Jadi sekarang kita masuk dalam rukun yang ketiga, iaitu rukun iaitu objek akad. Jadi objek akad ni penting untuk kita kenal pasti kerana ada objek akad ataupun subjek akad yang kita kata melibatkan emas contohnya. Jadi bila mana satu objek akad, dan objek akad itu adalah emas, jadi dia ada rukun, dia ada syarat-syarat khas, dia ada guideline khas yang kita kena patuhi kerana dia ada hukum khas. Jadi sekiranya kita dapat tentukan apa kita punya subjek ataupun objek akad, maka kita dapat follow ataupun ikuti peraturan ataupun hukum-hukum yang berkaitan. Jadi penting untuk kita pastikan apakah objek akad kita. Okey, jadi ada pembahagian untuk objek-objek akad ini. Dia ada dua pembahagian. Satu dari segi material dan yang kedua bukan material. Material ni benda yang kita nampak. Sebagai contoh, harta seperti kereta, rumah dan sebagainya. Dia benda yang kita nampak. Dan ada juga objek akad yang berbentuk bukan material, iaitu benda yang kita tak nampak. Contohnya manfaat. Manfaat ni contohnya apa? Konteksnya kita ambil contoh sewa rumah. Bila mana saya memiliki rumah dan saya sewakan rumah itu kepada penyewa, maka penyewa dia tidak memiliki rumah tersebut, tetapi dia memiliki manfaat daripada rumah tersebut. Dia dapat duduk rumah tu, dia dapat berlindung dalam rumah tu, tapi rumah tu bukan dia punya. Dia hanya dapat manfaat daripada rumah tersebut. Jadi manfaat itu adalah satu benda yang kita tak nampak. Rumah tu benda yang kita nampak, manfaat dari rumah tu adalah benda yang kita tak nampak. Itu juga boleh diklasifikasikan sebagai salah satu objek akad ataupun subjek akad. Okey, next, syarat akad. Jadi syarat nak jadikan syarat untuk objek akad itu kita kata sah. Yang pertama adalah objek akad itu mesti halal. Objek akad mesti halal. Halal dari sisi hukum hakam Islam. Sebagai contoh kita kata babi. Jadi babi ataupun arak adalah satu benda yang diharamkan di dalam Islam. Jadi bila mana benda itu haram, dia tidak boleh dijadikan sebagai objek ataupun subjek akad. Jadi bila mana ada berlaku transaksi, contohnya saya melakukan transaksi menjual beli arak. Jadi macam saya katakan tadi, setiap akad akan ada kesan dia. Antara kesan jual beli adalah pemindahan hak milik. Jadi bila mana saya melakukan transaksi membeli ataupun menjual arak, jadi hakikatnya sebenarnya bila mana contoh kalau saya jual arak tu, dia dah kira saya bagi dekat pembeli, pembeli bayar duit. Tapi hakikatnya jual beli itu tidak sah kerana objek akad, benda yang kita akadkan itu tidak sah. Jadi pertukaran hak milik itu tak pernah berlaku pun. Saya masih pemilik arak, saya kiranya arak itu bukan milik bukan milik penjual pun, kerana pada asalnya jual beli itu tidak sah kerana objek akad itu tidak sah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua boleh jadi seperti riba contohnya. Jual beli riba. Jual beli yang mengandungi riba. Sebagai contoh insurans konvensional. Jual beli insurans konvensional. Jadi jual beli insurans konvensional seperti yang saya telah sebutkan sebelum ini mengandungi banyak elemen-elemen yang diharamkan seperti riba, gharar, ketidakpastian dan judi. Jadi bila mana objek akad itu mengandungi unsur-unsur yang diharamkan, dia akan menjadi satu akad yang tidak sah. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua tadi sah di sisi undang-undang Islam, dan yang kedua pula dia mesti sah di sisi undang-undang setempat. Sah di sisi undang-undang setempat. Seperti mana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa,
yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Jadi berdasarkan firman Allah ini, kita mesti patuh kepada perintah ulil amri. Ulil amri ni orang-orang yang berkuasa dalam kalangan kita. Jadi objek akad itu mesti patuh kepada undang-undang. Dan kalaupun dia patuh kepada undang-undang tetapi dia tidak patuh kepada hukum hakam Islam, masih tidak dibenarkan. Sebagai contoh arak tadi. Arak, jual beli arak adalah satu benda yang diharuskan di dalam undang-undang. Dia ada dalam undang-undang, boleh dijual belikan. Tetapi Islam melarang jual beli arak, maka objek akad itu menjadi tidak sah kerana tidak memenuhi undang-undang Islam, walaupun dia memenuhi undang-undang hukum hakam setempat. Contoh yang lain, dadah. Contoh macam dadah. Dadah ni memang Islam haramkan, memang negara kita pun haramkan. Jadi dia memang tidak memenuhi kedua-dua syarat objek akad itu sah. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga adalah objek akad tu, benda tu mesti ada nilai. Dia mesti ada nilai. Jadi nilai itu macam mana? Nilai itu kita ukur secara umumnya adalah bila mana harta tu, benda tu, dia boleh dia disimpan oleh seseorang, dia disimpan dan syariat mengharuskan penggunaan benda tersebut. Jadi saya ulang balik, harta ni adalah benda yang seseorang itu simpan, dia boleh simpan dan syariat menghalalkan penggunaan harta tersebut. Jadi dia ada dua lah, dia boleh disimpan dan syariat mengharuskan penggunaan benda tersebut. Tapi bila mana kita kata dia boleh disimpan dan syariat boleh membenarkan, kita juga kena ambil kira konsep uruf ataupun adat. Ada kadang-kadang adat setempat itu tidak menilai sesuatu benda tu sebagai harta. Jadi bila mana adat setempat tidak menganggap sesuatu benda itu sebagai harta, maka kita tidak boleh anggap tu sebagai harta. Boleh jadi kat tempat lain dianggap sebagai harta, tapi mungkin di tempat kita tidak dianggap sebagai harta. Maka kita juga kena rujuk kepada adat setempat dalam menentukan benda itu ada nilai ataupun tidak. Jadi contoh benda-benda yang bernilai dari segi syarak macam biasalah, seperti rumah, kereta, emas ataupun saham yang kita beli. Dan contoh benda-benda yang tiada nilai dalam syarak seperti mana yang saya sebutkan dalam beberapa kuliah yang lepas, contohnya anak ataupun anak dalam kandungan haiwan. Kita kata anak haiwan yang masih dalam perut ibunya. Jadi anak haiwan yang masih di dalam perut ibunya dianggap tiada nilai di sisi syarak. Sebab itu anak haiwan di dalam kandungan ibunya tidak boleh dijual belikan, kerana anak itu masih di dalam kandungan. Kita tak nampak anak itu sihat ke tidak dan sebagainya. Dia ada unsur ketidakpastian, dia ada unsur gharar. Jadi anak di dalam dalam perut haiwan, dalam ibu haiwan, masih tidak dianggap sebagai harta yang ataupun objek yang ada nilai di sisi syarak. Contoh yang lain adalah buah-buahan yang masih belum masak. Maksudnya buah-buah yang masih belum masak dekat atas pokok tu kita tak boleh jual. Kalau nak jual kena petik dulu, sebab dia ada unsur ketidakpastian dalam berakad. Okey. Contoh subjek akad ataupun benda yang tidak ada nilai, kita boleh ambil contoh sebagai najis. Jadi biasanya kita kalau najis ni kita guna sebagai baja. Jadi adakah najis adalah satu benda yang bernilai di sisi syarak? Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang bermaksud sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan arak, bangkai babi dan berhala. Rasulullah sebut benda ni, dan kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan lemak bangkai yang digunakan untuk dilumurkan pada perahu dan meminyakkan kulit serta orang menjadikannya minyak pelita? Lalu baginda menjawab,
tidak, ia adalah haram. Sesungguhnya Allah memerangi orang Yahudi. Ini kerana tak kala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka memproses ataupun mengubah, iaitu diorang mencairkan lemak bangkai tersebut, kemudian mereka menjual dan memakan hasil daripadanya. Jadi menurut hadis ini, jual beli lemak bangkai adalah diharamkan. Kerana apa? Kerana ia adalah salah satu daripada najis. Begitu juga dengan penjualan arak, bangkai babi dan berhala. Ini semua adalah najis-najis di dalam di sisi syarak. Semua benda ni adalah najis. Jadi najis haiwan yang kita gunakan sebagai baja tu, kalau mengikut pendapat jumhur, menjual ataupun memperdagangkan najis adalah haram dan akad menjadi batil, kerana najis tidak dianggap sebagai harta ataupun objek yang bernilai. Ini pendapat majoriti ulama berdasarkan hadis tadi. Dan menurut Imam An-Nawawi, seorang ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, menurut beliau menjual baja yang daripada najis haiwan juga diharamkan. Beliau menyebut menjual najis haiwan yang boleh dimakan dan selainnya serta najis burung adalah batil dan hasil penjualannya adalah haram. Dan inilah mazhab kami, mazhab Syafi'i. Jadi kalau nak ikutkan najis tu adalah benda yang tidak ada nilai, jadi jual beli dia menjadi tidak sah. Ini pendapat majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun, ada sebuah hadis, ada satu riwayat daripada riwayat Baihaqi, bila mana Rasulullah SAW dia bersabda, dalam kisah tu Rasulullah membenarkan menggunakan lemak bangkai, tetapi mengharamkan untuk sahabat memakan bangkai tersebut. Jadi ada satu riwayat yang lain, Rasulullah membenarkan kita menggunakan lemak bangkai itu, tetapi masih kekal pengharaman untuk memakan bangkai tersebut. Jadi ada satu kisah Rasulullah membenarkan kita menggunakan lemak bangkai. Jadi berdasarkan kisah ini, menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, ada pengecualian dalam isu najis. Jadi najis ni dia memang haram untuk dimakan, tetapi berdasarkan kisah tadi Rasulullah membenarkan kita menggunakan bangkai. Jadi menjual ataupun memperdagangkan najis untuk tujuan baja adalah dibenarkan selagi mana ada padanya manfaat. Jadi menurut mazhab Hanafi, selagi mana ada manfaat dalam najis tu, kan kita nak buat baja, jadi najis tu ataupun baja tu boleh diperdagangkan dan boleh dijual beli. Ini juga dipersetujui oleh mazhab Al-Zahiri, harus untuk menjual tahi binatang ataupun tahi manusia yang boleh digunakan untuk tujuan pertanian ataupun bahan api. Jadi saya memetik fatwa daripada Jabatan Fatwa Negeri Sembilan. Di sana ada satu fatwa yang merujuk kepada pendapat mazhab Hanafi ini. Jadi penjualan najis dalam konteks kehidupan kita sekarang, najis untuk dijadikan sebagai baja yang digunakan atas tujuan pertanian contohnya adalah diharuskan. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Negeri Sembilan, Datuk Haji Muhammad Murtaza bin Haji Ahmad. Jadi walaupun najis dianggap tiada nilai di sisi majoriti ulama, tetapi menurut fatwa yang dikeluarkan, ia boleh digunakan untuk dijual beli selagi mana ada manfaat. Kalau jual beli itu tak ada manfaat, kita tak boleh untuk jual beli najis, kerana ia adalah objek yang tiada nilai menurut majoriti para ulama. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan hukum jual beli najis untuk tujuan untuk tujuan pertanian sebagai baja. Okey, itu syarat yang ketiga. Harta ataupun objek tu mesti ada nilai, dan kita kena tentukan benda tu ada nilai ke tak
Satu, kita kena rujuk syarak, yang kedua kena rujuk adat setempat. Okey, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, objek itu mesti diperincikan kualitinya ataupun jumlahnya ataupun jenisnya. Jadi kita kena pastikan, kalau macam telefon tu kita kena tahu, contoh telefon, kita kena tahu berapa jumlah yang kita beli, apa jenis telefon tu, berapa apa macam mana bentuk dia, macam mana timbangan dia, macam apa spesifikasinya dalam telefon tu. Jadi semua benda kita kena tahu, termasuklah harga barang tersebut. Jadi syarat untuk kita syarat untuk objek akad itu sah, kita kena tahu perincian barang tersebut. Jadi ulama memberikan beberapa cara untuk kita tahu tentang spesifikasi barang objek akad tu. Yang pertama, kita pergi tengok sendirilah barang tu. Contoh kita pergi kedai, kita nak beli tisu, kita tengok kotak tisu tu. Kita tengok, kita belek. Dan itu cara yang pertama untuk kita tahu spesifikasi barang tersebut. Kerana apa? Kerana kita nak lari daripada ketidakpastian. Kita nak lari daripada elemen gharar. Kita tak nak nanti kita beli rupanya barang tu cacat dan sebagainya. Jadi kita kena tengok. Dan yang kedua, kalaulah barang tu macam sekarang kan, sekarang kita banyak beli barang online, kita tak nampak pun barang tu, tetapi penjual boleh menulis deskripsi berkaitan dengan barang tersebut. Jadi bila mana penjual dia tunjuk gambar dan dia explain dekat bawah tu apa kegunaan barang tersebut, apa ciri-ciri barang tu, tinggi dia, berat dia dan sebagainya. Bila mana penjual dia dah senaraikan dalam mungkin dalam satu brosur ataupun template ataupun dalam satu hantaran, dia tulis dah siap-siap apakah ciri-ciri barang tersebut. Jadi dalam hal ni ia juga sudah memadai untuk kita tahu tentang spesifikasi barang tersebut, dan kita juga boleh mengelak daripada elemen gharar. Jadi bila mana penjual dia dah tulis semua benda pasal barang tu, maka penjual telah menghilangkan elemen ketidakpastian kepada pembeli untuk membeli barang tersebut. Jadi ada dua cara, sama ada kita tengok ataupun kita baca deskripsi berkaitan dengan barang tersebut. Dan itu syarat yang keempat, kita kena tahu deskripsi barang. Dan syarat yang kelima adalah wujud dan dimiliki oleh penjual. Wujud dan dimiliki oleh penjual. Ada satu hadis yang diriwayatkan bila mana ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar." Rasulullah kemudiannya menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Jadi seorang sahabat ni dia mengadu ke Nabi yang ada orang nak beli barang yang dia tak ada pun. Dia tak ada lagi barang tu. So Rasulullah pun bagi tahu, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Okey, ini hadisnya. Jangan jual benda yang kita tak ada. Jadi itu hadisnya. Tapi kalau kita konteks sekarang, ada je jual beli yang orang tu tak ada pun barang tu. Sebagai contoh, kita kata pre-order. Contoh kita guna konsep pre-order, maknanya kita order dulu barang tu tak ada pun, nanti barang tu ada. So macam mana dengan apa yang disebutkan oleh Nabi tadi? Jadi untuk pre-order ni kalau kita tengok pendapat majoriti ulama apabila dia baca hadis tu Nabi melarang bukan sebab sahabat tu dia tak ada barang tu. Nabi melarang kerana ada kemungkinan besar barangan yang orang tu nak beli daripada sahabat tu tak dapat nak dapat. Dia ada kemungkinan besar yang barang tu memang sahabat tu takkan dapat. Sebab tu Nabi sebutkan tadi, jangan jual benda yang kau tak ada. Jadi sekiranya kita jual benda yang kita tak ada sekarang, tapi kita tahu dan pembeli tahu yang barang tu kita boleh dapat nanti, ia tidak termasuk dalam larangan yang Nabi sebut. Jadi barang-barang yang ada risiko tinggi untuk kita tak boleh nak jual, dalam keadaan kita tak ada benda tu sekarang, maka benda tu diharamkan. Jadi bila mana kalau
kita jual barang yang kita tak ada dalam keadaan kita tahu dan ada risiko dia kecil je untuk kita tak dapat barang tu, maka kita boleh jual barang tu. Jadi untuk konsep pre-order tadi, dia macam tu lah. Jadi bila mana pre-order tu, kalau kita pre-order benda yang kita confirm takkan dapat, maksudnya benda tu jadi pre-order yang haram lah. Contoh kita minta benda-benda yang bukan, benda yang di luar kemampuan penjual, dan penjual pun pergi letak pre-order benda yang dia tak mampu pun tak serahkan, maka dia termasuk dalam pre-order yang diharamkan. Jadi pre-order yang diharuskan adalah pre-order yang macam benda-benda biasa yang kita tahu penjual boleh dapatkan barang tu, maka pre-order itu dibenarkan. Okey. Ada satu lagi konsep jual beli sekarang selain pre-order, kita ada konsep dropship. Jadi dropship pun benda yang sama. Ejen yang jual barang tu, dia tak ada pun barang tu, tapi dia pasarkan. Dropship ni kan satu konsep yang di mana seseorang ejen dia memasarkan, dia iklankan satu barang bagi pihak penjual, tapi dia tak ada pun barang tu, dia pasarkan. Dan sekiranya ada pembeli nak beli barang daripada ejen tu, pembeli akan bayar dan penjual asal dia akan hantar barang tu kepada pembeli. Itu konsep dropship. Jadi dropship ni pun sama, dia tak ada barang. Jadi macam mana dengan konsep dropship? Jadi dropship ni ada satu akad dalam Islam, dalam muamalat yang kita panggil sebagai akad salam. Akad salam. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud, barang siapa yang melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan sukatan yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Jadi jika seseorang hendak melakukan dropship ataupun pre-order, dia boleh melakukannya dengan mengaplikasikan akad salam yang Nabi sebutkan tadi. Jadi macam yang saya sebutkan tadi, ada dua syarat untuk kita aplikasi akad salam. Akad salam ni apa? Kita bayar dulu dapat barang nanti. Macam kita buat dekat Shopee sekarang, kita bayar dulu dapat barang nanti. Jadi dalam muamalat, akad salam ni dia ada dua syarat. Yang pertama, sukatan dia ataupun spesifikasi barang tu mesti jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, diketahui waktu barang itu hendak diserahkan. Jadi bila mana kita ada dua syarat ni, kita tahu spesifik barang tu dan kita tahu bila barang tu nak sampai. Jadi maka bila cukup dua syarat ni, maka kita kata telah patuh syariah lah. Jadi akad tu kita boleh kata dia memenuhi akad salam yang dibenarkan oleh Nabi, maka dia boleh diteruskan dalam jual beli. Jadi dropship juga boleh mengamalkan benda ni bila mana orang tu bayar dulu, dan orang tu dah tahu spesifikasi barang tu, dia dah tahu bila barang tu nak sampai. Jadi sudah cukup dengan dua syarat ni, maka akad itu boleh dikira sebagai akad salam dan memenuhi dan kita kata patuh syariah lah, tidak ada unsur ketidakpastian dan sebagainya. Dan kalaupun dia tidak ikut akad salam, dropship ni dia boleh jadi ada satu akad yang lain dipanggil sebagai akad wakalah ataupun akad wakil. Jadi ejen yang jual barang tu, dia bukan jual barang yang benda yang dia tak ada, dia sekadar wakil kepada penjual yang sebenar, wakil, dan dia tolong jualkan. Jadi dalam konsep dropship, kita boleh kata sama ada orang itu ikut akad salam yang tadi, yang ada dua syarat tadi, ataupun dia ikut akad wakalah ataupun wakil, dia wakil kepada penjual. Okay, itu konsep dropship dan pre-order. Jadi ada 5 syarat lah yang saya sebutkan tadi. Ada 5 syarat. Yang pertama, dia mesti sah di sisi undang-undang Islam. Yang kedua, sah di sisi undang-undang setempat, undang-undang negara. Dan yang ketiga dia mesti ada nilai, dan nilai itu ditentukan oleh syarak ataupun ditentukan oleh adat setempat. Dan yang keempat, spesifikasi objek tu ataupun subjek akad tu, benda tu mesti jelas dengan cara kita tengok ataupun penjual dah listkan siap-siap deskripsi barang tu. Okay, yang kelima, barang tu mesti wujud. Dia tak boleh benda yang memang confirm tak wujud, ataupun penjual susah nak dapat barang tu. Jadi itu 5 syarat
untuk jadikan objek akad tu adalah satu objek yang sah untuk diakadkan. Jadi kita kena pastikan 5 syarat ini dipenuhi sebelum kita melakukan sesuatu kontrak akad. Jadi seterusnya ada, sekarang kita dah selesai 3 rukun akad. Kita dah selesai akad ijab dan qabul. Kita dah selesai rukun yang kedua, iaitu orang yang berakad. Dan kita juga telah selesai berkaitan dengan rukun yang ketiga, iaitu objek akad. Jadi saya ingin sentuh sedikit sahaja berkaitan dengan isu-isu lazim ataupun isu-isu biasa berkaitan dengan akad. Jadi biasa kita dengar orang akan cakap, contoh kalau kita tengok konteks bank Islam, dalam konteks bank Islam, nanti orang akan kata, oh bank Islam itu dia dah halal sebab dia ada akad. Orang cakap macam tu. Bank konvensional tak ada akad, bank Islam ada akad. So bila mana ada akad, dia automatik jadi halal. Biasa saya biasa dengar macam tu. Jadi hakikatnya bila mana orang cakap macam tu, dia jadi pelik lah, sebab akad tu sendiri maksudnya adalah kontrak ataupun janji. Akad maksudnya kontrak ataupun janji. Macam mana satu benda tu dia automatik jadi halal bila mana dia ada akad? Macam dia ada akad, so dia jadi halal. Dia tidaklah sebegitu. Dia akad ni, bila mana saya katakan tadi, dia adalah satu bentuk kontrak ataupun janji. Jadi ada je kontrak yang kita kata kontrak yang diharamkan, ada kontrak yang diharuskan. Jadi ada akad yang diharuskan, ada akad yang diharamkan. Jadi bila mana sesuatu benda tu dia ada akad, tak semestinya automatik dia menjadi halal. Jadi kita kena define balik, kita kena definisikan balik akad tu. Adakah akad itu akad yang sah ataupun tidak sah, barulah benda tu jadi halal. Okey. Dan benda yang lain yang saya nak sentuh adalah bila mana seseorang itu dia kata akad itu akad yang sah, kita kena tengok betul tak akad itu sah. Boleh jadi dinamakan je akad itu akad yang sah, tetapi bila kita tengok struktur akad tu, dia ada benda-benda yang diharamkan. Jadi fokus kita dalam berakad adalah kita tengok struktur akad kita. Adakah dalam tu ada riba, ada tak elemen gharar, ada tak elemen judi. Jadi kita kena pastikan struktur akad itu lebih penting daripada nama akad tu. Letaklah nama apa pun. Contoh akad pinjaman lah. Saya pinjam duit dengan ayah saya. Contoh, saya pinjam RM1,000. Dan ayah saya setuju nak pinjamkan duit. Tapi ayah saya kata, nanti masa nak pulangkan balik, pulangkan 1,100. 100 tu kita namakan sebagai hadiah. Contoh. So saya pinjam 1,000, saya kena pulangkan balik 1,100. Dalam keadaan ayah saya syaratkan 100 tu sebagai hadiah. Macam dia tak nak cakap tu interest ataupun atau kita kata faedah, tapi ayah saya letak nama dia sebagai hadiah. Jadi walaupun nama dia kat situ nama dia hadiah, tetapi struktur tu 100 tu adalah lebihan dalam akad pinjaman. Jadi bila mana ada lebihan dalam akad pinjaman, automatik benda tu dia jadi riba dalam pinjaman. Jadi letaklah nama apa pun, hadiah ke, sumbangan ke, apa ke, tapi struktur akad pinjaman tu dia ada elemen lebihan yang boleh membawa kepada riba, jadi ia tetap haram. Jadi poin saya adalah pastikan kita tahu struktur akad tersebut. Jangan kita tengok kepada nama sahaja. Dia boleh letak nama apa pun, tapi hakikatnya dia adalah struktur yang diharamkan oleh Islam. Jadi saya rasa setakat itu sahaja dahulu daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya saya tersilap bicara. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim. Boleh. Ini berkenaan dengan jual beli emas. Jual beli emas. Biasanya orang perempuan ni dia suka trade in. Emas yang dia pakai, bilang ke promo dia tak pakai lagi. Dia tukar dengan barang yang lain yang kedai lah. Lepas tu transaksi ni berlaku macam kertas je. Beli macam kertas tu adjust atau ni harga apa sekali, ada pun dapatlah yang dia nak. Lepas tu dia pun bagilah emas yang dia punya. Adakah itu dikira pasal saya ada dengar
ceramah bahawa transaksi macam ni tak sah. Terutama sekali beli emas, pemberian emas kan. Dia kata kalau nak jual, kita jual, dapat duit. Lepas tu kita ambil duit tu, kita belilah barang yang kita suka. Adakah benar? Oh, saya tak tahu. Dia macam ni, kalau emas ni dia kena tukar, dia kena pastikan satu hand by hand lah, kena tukar dalam waktu yang sama dan dia punya nilai tu sama. Dia kalau nilai pertukaran tu emas tu nilai tak sama lah pasal dia tracking ya. Kalau dia tukar dengan benda yang tak sama nilai, jadi dia jadi benda yang tidak diharuskan, tidak boleh. Dia kena pastikan sama nilai lah. Sama nilai. Macam contoh saya ada RM10 kan emas ni kita kata kan duit ringgit sekarang kan kita kiaskan kepada emas kan. Contoh saya ada RM10, saya nak tukar duit, saya ada RM10 sekeping, saya nak tukar duit RM5 RM5 sekeping. So saya jumpa contoh kawan saya kan, saya bagi RM10, saya nak RM5 RM5, tapi dia bagi RM5 je. Dia kata okey lagi RM5 dia bayar nanti contoh kan. So saya dapat RM5 dengan RM10 lah. Jadi pertukaran tu tak sah lah, sama macam emas. Jadi dia kena nilai dia kena sama. Nilai dia lah kena barang emas dia ni RM1,000. Dia nak beli itu RM2,000. So dia tolak ni ada ketat lah. Kalau RM2,000, kalau RM1,000 suruh hutang RM1,000, bayar RM1,000 macam tu je. Berlakunya transaksi ni ada ketat je lah. Tak ada tukar barang apa tak ada. So apabila kita dah bayar RM1,000, barulah kita dapat barang yang kita nak tadi harga RM2,000 lah. Dia tidak adalah sama nilai, tracking. Dia tolak atas ketat je lah. Fizikal tak ada lah. Dia kena nilai yang sama lah. Kalau asasnya nilai kena sama. Kalau nilai tak sama tak boleh. Mungkin betul lah. Tak sah. Betul. Okey, terima kasih. Ustaz, saya lagi. Ini amalan biasa lah orang kampung. Orang kampung ni banyak durian. Biasanya bila bunga durian berukur atau dia start dah pajak. Okey, RM5,000 satu ekar. Durian belum buah lagi ni, masih bertitik pun atau kecil lagi lah. Dan dia dah dapat duit, orang nak bayar. Pemajak nanti akan tunggu kot tu dan ambil. Dia dapat lebih, dia untung. Dia tak dapat, dia rugi. Apa hukum dia tu? Yang amalan ni dah berpuluh-ratus tahun. Dia dalam kes ni dia ada satu nama dia yang saya sebutkan tadi, ketidakpastian lah, gharar. Dia macam gharar, dia macam ketidakpastian dia sangat besar. Hukum dia tak boleh lah. Kalau ketidakpastian tu terlampau besar, macam kita pun tak tahu durian tu jadi ke tak jadi, dan dalam keadaan pembelian tu dalam satu jumlah yang besar, jadi dia kita boleh kata tidak dibenarkan. Kita kena tentukan sendiri adakah ketidakpastian dia tu besar ataupun kecil. Macam kita boleh, kalau kita macam tak pasti sangat durian tu jadi ke tak jadi, maka dia tidak dibenarkan lah. Dia macam, kalau lah macam contoh macam jual beli macam biasa dekat kedai, macam kita beli lauk apa, lauk campur kan, macam kuah terlebih terkurang kan. So macam tu ketidakpastian tu, masa kita bayar tu penjual tak tahu pun kita ambil kuah berapa banyak, tapi dia sikit je beza dia, macam kuah lebih kuah kurang kan, tapi harga sama. Tapi kalau macam contoh pajakan buah tanah tu kan, dalam keadaan dia tidak pastian dia sangat besar, maka tidak dibolehkan lah. Dia ada unsur gharar, tak boleh. Kita kena tentukan sendiri ketidakpastian. Sebab ketidakpastian ni, gharar ni, yang tentukan dia adat setempat. Kalau ikut adat benda tu ketidakpastian dia kurang, maka kita dibolehkan. Kalau ketidakpastian dia sangat besar, maka tidak dibenarkan lah, sebab ada gharar tu. Kuah tadi, kalau kita ambil lebih ke kurang, kita dah bawa kepada penjual, dia tanya berapa harga ni, baru kita makan. Kalau kita isi kuah lebih atau kurang, kita makan dulu, baru kita bayar. Macam mana pula keadaan? Itu dibolehkan lah. Dia kembali kepada adat setempat juga. So bila adatnya macam, sebab kalau terlebih ke terkurang ke, dia lebih kurang tu juga satu pinggan juga. Dia letakkan harga, kita dah siap. Tapi kalau kita ambil, kita makan, dia tak tahu banyak mana kita makan. Dia termasuk dalam gharar yang kecil.
Maksudnya kalau kita terlebih mana pun dia satu pinggan tu juga. Maksudnya dia punya kadar rugi ataupun untung tu dia sedikit saja. Jadi uruf setempat kita membenarkan benda tu macam benda tu normal. Jadi dia dibenarkanlah. Dia tak sama dengan kes tanah tadi yang dipajak tadi kan. Dia punya untung rugi tu terlampau besar. Jadi ketidakpastian dia sangat tinggi. So untuk konteks nasi lauk campur tadi masih dalam lingkungan gharar yang kecil, dia masih dibenarkan lah. So tak ada masalah. Okey, saya tak biasa buka soalan sebab biasanya saya tak dapat nak jawab pun. Tapi kalau saya dapat jawab, saya jawab. Kalau saya tak dapat jawab, saya akan KIV lah. Saya akan jawab dalam kuliah lain. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh jumpa saya nanti lepas ni insyaAllah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.